sebulan 3 hari. Tahun baru ni punya azam, aku nak bangkit tahajud. Kalau tak dapat seminggu straight pun, 4 hari dalam seminggu tu, aku nak bangun tahajud. Tu baru azam. Faham tak ni? Ya, puasa saja. Susah duduk, Masya Allah, Rabbi. Turun zaman sahabat, susah. Biasa. Tuan-tuan boleh bayang kita ni. Pergi kerja merah je mata. Pasal apa nampak letih sangat pagi ni? Semalam tak boleh tidur. Pasal apa tak boleh tidur? Anak dia gelisah beralih gunung beralih ni tak boleh lena. Pasal apa? Ekor rosak. Ekor rosak tak boleh tidur lah. Masya Allah, Rabbi Subhanallah. Faham tak? Nanti waktu Dajjal bukan cerita ekor. Kipas tak ada, elektrik tak ada, TV tak ada. Kita ni tuan-tuan gelisah. Tengok ni beralih pun tak kena, beralih pun tak kena tidur tu. Celah katil, bawah katil, atas katil. Awak gelisah sangat. Tengok malam ni teruk sangat ni. Dia kata, apa ni, internet habis data. Astagfirullah. Internet habis data pun tak boleh tidur. Duk tunggu 7-Eleven membuka esok ni nak pergi topak. Masya Allah Rabbi. Tuan-tuan boleh bayang tak betapa susahnya kita dalam keadaan comfort yang macam ni. Tiba-tiba kita drop jatuh dalam keadaan yang sangat susah. Waktu tu Dajjal mai akan offer balik nikmat yang kita tu ada sebelum ni. Tuan-tuan rasa kita akan ambil lah. Kita akan beratok pergi dekat Dajjal untuk ambil. Dan kita semua akan terkenal dengan fitnah Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Kemudian subhanallah tuan-tuan, wassalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia kata lagi, mana dia kata hilang. Okay. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lamakah Dajjal akan menetap di bumi? Baginda menjawab, 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti seminggu. Sedangkan hari-hari selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang ini. Itu tanda muncul Dajjal. Apa tanda dia? Bila Dajjal muncul, mula-mula sekali tuan-tuan akan berjumpa. Hari pertama itu tuan-tuan akan rasa panjangnya macam setahun. Ni maknawi kau Ustaz ni agak-agak. Tak, tunggu Ustaz. Ulama sebut, kalaulah kamu nak mentafsir dia sebagai maknawi dengan maksud yang bentuk maknawi, tak, nilai dia juga dalam bentuk zahiri. Sebab itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, hari kedua macam sebulan, hari ketiga macam seminggu, hari keempat dia akan balik seperti hari-hari kamu yang lain. Kata para sahabat, habis itu macam mana keadaan sembahyang kami ya Rasulullah? Jadi bayang, para sahabat ni, Nabi cerita, fitnah Dajjal ni, kamu tak ada makanan, kamu agak lapar, kamu apa semua, listrik tak ada, bla bla bla, semua. Habis Rasulullah, para sahabat tanya apa? Sembahyang. Kalau kita tak zaman tu, dia jawab apa? Tak makan apa Rasulullah tak begitu. Dia ni, oh tuan-tuan, Rasulullah ni tuan-tuan, makannya sikit-sikit. Kita ni sikit-sikit makan. Rasulullah ni tuan-tuan, tidurnya sikit-sikit. Kita ni sikit-sikit tidur. Apa lah tu? Tak cukup malam dalam kuliah pun tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah jawab apa tuan-tuan sekalian? Wahai Rasulullah, pada saat sehari seperti itu, setahun itu, cukuppah kami solat seperti mana solat kami sekarang? Baginda menjawab, tidak, tapi perhitungkanlah yang sepatutnya. Mungkin waktu itu, pada tahun pertama itu, yang setahun itu, kita akan sembahyang maghrib saja 360 kali sehari itu. Tuan-tuan bayang? Subuh, budget time sampai zuhur, berapa jam? Kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Ni duduk pagi lagi ni. Ya 7 jam lah. Sembahyang zuhur pula. Lagi, zuhur ke asar berapa jam pula? 4 jam kata. 3 jam, 2 jam. Campur pula 3 jam. Lepas tu sembahyang asar pula. Lepas tu berapa jam pula maghrib? Berapa jam pula? Ni duduk pagi lagi ni. Sebab matahari tak gerak-gerak. Tahun panjang itu subhanallah. Sembahyang. Mungkin hari tu kita sembahyang subuh saja 360 kali. Faham tak ni? Kalau jadi macam tu, maksud Dajjal dah muncul. Di mana? Tak tahu. Itu satu hal tuan-tuan. Allah ni tuan-tuan, dia kasih kat kita. Kalau nak make satu-satu benda yang besar, Allah akan bagi tanda dia. Yang takut tuan-tuan tahu.
cerita. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah tanda matahari nak naik sebelah barat Rasulullah?" Dia takut. Tuan-tuan, salih alaihi Muhammad. Badiru bi amal sita, kata Nabi, cepat-cepat buat amal sebelum sampai dah pertama ni. Yang pertama apa? Tulu asyam fi maghribiha, naik matahari sebelah barat. Nabi kata apa tuan-tuan? Kamu akan merasakan malam yang panjang sekira-kira 2 malam. Malam ni, esok kita bayar subuh. Lepas tu, salih alaihi Muhammad, lepas bayar subuh, balik rumah. Waktu balik tu, masa gelap je. Padahal bayar subuh dah. Padahal dah habis waktu subuh dah. Sepatutnya dah nampak fajar dah. Tak, tapi tu gelap macam semalam. Balik rumah, mandi pukul 8. Dah pergi kerja, pukul 9. Tengok gelap lagi. Macam malam lagi. Pergi sampai ofis, dah pukul 10 dah. Gelap lagi. Waktu tu dah gelisah. Nabi cerita dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah. Kata, waktu tu orang akan keluar di jalan-jalan. Semua dah takut waktu tu. Apa yang jadi dengan malam kita hari ni? Apa yang dah jadi dengan malam kita? Semua orang dah kecoh. Pasal apa? Pukul 11 pagi, pukul 12 tengah hari. Malam gelap macam malam macam semalam. Panjangnya malam tu tuan-tuan, selama 2 malam. Satu riwayat lagi sebut 3 malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita tunggu. Masya Allah, Rabbi subhanallah. Sampailah satu hari, malam ketiga, hari ketiga. Tiba-tiba nampak fajar. Fajar naik dah, subhanallah, insya-Allah, subhanallah, matahari dah naik dah. Tengok, seronok tu berubah menjadi takut apabila tengok matahari naik daripada sebelah terbenam dia. Dan hadis ini ada 3 hadis yang berkait dengan dia. Abu Hurairah, seorang daripada Abdullah, seorang lagi daripada Musalli ala Sayyidina Muhammad, seorang lagi sahabat yang saya ingat nama. Tuan-tuan, cerita dia. Faham? Ni nak cerita, kalau matahari naik sebelah barat, tak ada amal sudah tidak diterima lagi. Waktu tu Nabi kata apa? Bila naik dia matahari sebelah barat tu, orang beriman, orang yang tak beriman, semua nak beriman. Orang yang belum beramal, sudah beriman tapi belum beramal pun nak beramal dah. Tapi amalnya sudah tidak diterima lagi. Orang yang nak bertaubat, taubatnya sudah tidak diterima lagi. Orang yang bertaubat tapi masih belum diterima taubat, taubatnya sudah tidak diterima lagi. Tapi Allah sayang dekat hamba dia. Tuan-tuan yang mai hari ni, kalaulah esok tuan-tuan bangkit tengok gelap sampai tengah hari tu gelap, tuan-tuan ingat kita bincang malam ni, lagi 2 hari matahari nak naik sebelah barat. Habis dah buat apa ni? Di masjid, nampak saja telefon office, bos tak main kerja dah ni. Ni kerja banyak siapa nak buat ni? Buat seorang lah, aku terang nak mau buat dah. Tak telefon, di masjid, nampak saja, tuan-tuan semayang, ibadat, istighfar, afdal puasa, afdal semaya kita tinggal apa semua dulu. Buatlah puluh cukup-cukup minta ampun. Sebab 2 hari tu Allah bagi tempoh untuk kita bertaubat. Dan Allah masih terima taubat, masih terima amal. Faham tak? Itu cerita pentingnya ilmu. Tuan-tuan, sedia zaman. Sama, nak muncul Dajjal, bukan gelap, tapi siang. Siang panjang, sehari, subhanallah, 2 hari, 3 hari, setahun. Hari pertama, panjangnya setahun. Hari kedua, sebulan. Hari ketiga, seminggu. Hari keempat, balik macam hari-hari yang biasa, subhanallah. Kata Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad, sembahyang, kamu estimate, kamu perhitunglah yang sepatutnya. Kata ulama, waktu itu, Dajjal telah pun muncul, tapi kita tak tahu dekat mana. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kecepatan Dajjal di bumi? Dajjal ini cepat macam mana? Baginda menjawab, bagai awan yang ditiup angin. Dia akan mendatangi satu kaum, lalu dia mengajak mereka untuk beriman kepadanya, sehingga mereka pun beriman kepadanya dan menuruti perintahnya. Dia perintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka hujan pun turun. Dan dia perintah bumi untuk menumbuhkan, maka tanaman-tanaman pun tumbuh. Sehingga ternakan mereka pulang ke kandang-kandang mereka di petang hari dengan lebih besar, lebih gemuk dan lebih deras air susunya, kerana banyak sekali rumputnya. Itu. Kita nak. Tadi duduk cerita lapar. Berapa hari dah tak makan. Datang Dajjal main dekat kita ni, subhanallah, dekat unit 10. Kan? Semua pun ke depan. Aku Dajjal, ikut aku. Dajjal besar dia teman. Disebut hadis ni siapa lagi. Kemudian Dajjal pula mendatangi satu kaum yang lain, lalu dia menyeru mereka untuk beriman kepadanya, tetapi mereka menolak ajakannya. Dajjal pun menyingkir daripada mereka, tetapi keesokan harinya negeri mereka akan menjadi tandus dan harta mereka akan menjadi habis semua. Cerita dia macam ni.
Tuan-tuan duduk dekat sini. Ni gajah ke bani? Ha? Gajah ke bani? Tengah-tengah. Gajah muda juga. Siapa betul-betul? Alamat dia apa alamat dia? Gajah. Gajah kan? Sebelah gajah apa? Sebelah apa? Sebelah dia. Nampak sangat tu ustaz dia. Putrajaya kan? Bagi tu sebelah dia kan? Ada? Okeylah. Tahu-tahu Dajjal sampai dekat Putrajaya. Landing kat Putrajaya. Dalam riwayat sebut Dajjal naik tandai telinga panjang. Cepat dia ni tuan-tuan, macam angin. Laju itu tuan-tuan, sekelip mata berjalan zoom maksud dia. Tak tahulah tuan-tuan, kalau kita boleh bayang macam ni tuan-tuan, Nabi mungkin waktu zaman Nabi tu tak ada jet ataupun tak ada kapal terbang yang dia panjang-panjang sayap-sayap dia macam tu. Wallahu a'lam. Tak mustahil zaman dah ni nak pergi laju macam tu, jet pejuang pun dah laju macam tu. Ada kapal terbang tuan-tuan yang dah melebihi daripada kecepatan bunyi. Betul tak? Bunyi tak pergi lagi, dia dah lalu dah. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan malu. Dia tepi dulu. Bunyi tinggal belakang tu, punya laju tuan-tuan. Lebih lagi daripada bunyi tu. Tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan, waktu tu Dajjal menguasai dunia dan dia jadi raja di dunia. Waktu tu. Dajjal ni dia asal manusia elok. Waktu Tamim Adari berjumpa dengan dia di satu pulau. Tamim Adari cerita tentang lelaki ni, badan besar, telinga tangan dia dipasung di lehernya, kaki dia dipasung besi daripada lutut sampai ke kakinya. Tubuhnya masih belum, matanya masih belum buta, masih boleh tulis-tulis, tak faro lidahnya tak tulis lagi. Kata ulama, berubah dia menjadi tulisan ada tak faro lidahnya dengan mata buta apa semuanya selepas dia mengaku Tuhan. Selepas dia dibebaskan dan dia mengaku Tuhan, waktu tu barulah berubah fizikal dia yang Nabi SAW cerita tentang mata buta dan sebagainya. Faham? Tuan-tuan, dia akan bergerak sepantas angin, Masya Allah. Dia sampai di Putrajaya. Orang Putrajaya dah berjumpa dengan Dajjal. Dajjal kata apa? Wahai orang Putrajaya, ikut aku. Aku Tuhan. Siapa kata? Tak mau. Kamu tu menepati fizikalnya Dajjal yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia buat skrip macam tu kat Dajjal. Dajjal kata subhanallah. Sallallahu Muhammad. Dia kata, oh tak mau ikut aku. Tak apa. Dajjal buat apa tuan-tuan? Hadis ni sebut Dajjal pun keluar daripada mereka. Dajjal pun berlalu daripada mereka. Tetapi keesokan harinya Putrajaya akan menjadi tandus dan harta mereka akan jadi habis semuanya. Tuan-tuan boleh bayang? Lah ni tuan-tuan, dia keluar daripada satu tempat tu. Apa jadi tempat tu? Nak mudah faham, padang jarak, padang terpukul. Kalau dah ni, logik tak boleh. Satu hari saja boleh jadi padang jarak itu. Boleh tak? Logik tak? Hantar apa? Bom. Bom je. Dia waktu tu kerajaan dunia. Dia dulu memerintah dunia waktu tu. Dajjal. Boleh tak dia hantar bom? Tuan-tuan, dia keluar saja tu. Telefon, hantar pergi. Bom, hancur. Putrajaya dah hancur. Asap nampak daripada jauh. Kita sendiri di sini nampak bagaimana asap dah berkumpul-kumpul naik daripada arah Putrajaya. Sampai maklumat dekat kita, WhatsApp pun masuk. Tengok Raja dah promo sampai dah daripada mati semua dah, budak-budak pun dah mati dah, gambar-gambar semua dah keluar. Macam tu punya orang semua jauh-jauh kan. Sudah dah tuan silat. Lalu Dajjal pun bergerak sampai ke Bangi. Sampai di Bangi, subhanallah, Dajjal kata apa? Tuan-tuan, akulah Tuhan kamu, ikut aku. Dia kata, tak ramau kan? Confident. Ni Dajjal ni, subhanallah, dan cerita dah macam Dajjal semua. Dia kata, tak apa, tak mau ikut aku. Nak jadi macammu, Putrajaya. Nampak Putrajaya? Naik dia macam tu? Semua dah tunggu. Kamu nak apa? Kamu lapar? Kamu lapar? Ni, bawa makanan-makanan. Nak ambil makanan-makanan semua. Tuan-tuan, dia pun ambil makanan. Tadi yang tunduk, mula dah ambil makan-makan apa semua sikit, tuan-tuan. Dia angkat dah kepala sikit, insyaAllah. Kamu nak apa? Kering kotak, lama dah tak turun hujan. Turun hujan, subhanallah. Tuan-tuan, habis syukur balik semua tempat-tempat tu. Makanan-makanan semua balik-balik. Mewah, Masya Allah. Budak-budak seronok, berlari-lari. Semua pekat makan seronok. Semua makanan pun dah banyak apa semua. Dapat dia
fitnah Dajjal itulah disebut sebagai fitnah. Faham? Habis. Kemudian Dajjal pun mula bergerak ke arah Kajar, Uniten. Faham? Sampai di Uniten, dia panggil subhanallah, masalli ala Sayyidina Muhammad. Semua duduk di depan, Masya Allah Rabbi. Dajjal kata, ikut aku Tuhan kamu. Tuan-tuan, waktu tu, tuan-tuan lapar sangat. Tuan-tuan duduk dalam keadaan yang susah sangat. Tuan-tuan duduk dalam keadaan yang sangat seksa. Anak-anak tuan-tuan menangis. Tuan-tuan duduk dalam keadaan yang sangat teruk. Tuan-tuan, Masya Allah, Rabbi, hujan dah berapa lama dah tak turun makanan, dah berapa lama dah tak ada. Tuan-tuan dah tak ada apa dah nak makan. Kucing pun tuan-tuan dah makan lah. Waktu tu tuan-tuan boleh bayang, subhanallah. Tuan-tuan, Masyarakat Zaman, hari tu Syria keluar fatwa makan kucingnya. Lah ni Syria dah keluar fatwa makan anjing. Sebab tak ada benda nak makan. Waktu tu tuan-tuan susah sangat, lapar sangat, susah sangat tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba Dajjal muncul. Dia main. Dia kata, ikut aku Tuhan kamu. Tuan-tuan, waktu tu kepala tuan-tuan akan beralih ke Putrajaya. Tuan-tuan tengok dekat sana yang tak mau ikut dia yang duduk depan kita tu. Dah hancur, mati habis. Kalau tuan-tuan ikut macam mana orang Putrajaya, tak lama esok saja tuan-tuan akan mati macam dia. Tuan-tuan beralih pula tengok ke arah Bangi. Subhanallah, sana nampak hijau elok, orang semua duduk berlari, seronok, semua duduk dalam keadaan makan yang cukup sebagainya. Nikmat. Sedangkan tuan-tuan berada dalam keadaan kelaparan yang sangat. Tuan-tuan beralih tengok pada anak-anak tuan-tuan sedang menjerit, menangis, sedang minta lapar, sedang minta makan. Tuan-tuan boleh bayang waktu tu, kalaulah tuan-tuan dapat nikmat macam mana orang Bangi, anak-anak tuan-tuan akan senyum kekenyangan sebab dia sudah dapat susu yang dia minta dah berapa lama tak dapat. Tuan-tuan, agak waktu tu, apakah keputusan yang tuan-tuan akan buat? Boleh bayang tak? Boleh bayang tak? Itu dinamakan sebagai fitnah. Siapa yang ambil daripada dia, tuan-tuan akan dapat nikmat tu, tetapi tuan-tuan telah pun terkena dengan fitnah dan Dajjal. Kalau tuan-tuan tak ambil, tuan-tuan akan mati, subhanallah, macam mana matinya satu kelompok yang engkar dengan Dajjal. Allah. Sebab tu tuan-tuan, mintalah pada Allah agar kita dijauhkan daripada fitnah Dajjal. Takut. Sebab iman kita tuan-tuan tak akan mampu untuk kita berhadapan dengan fitnah Dajjal. Lalu Dajjal melewati satu negeri yang hancur. Kemudian Dajjal mengatakan, keluarkan harta simpananmu. Maka harta simpanan negeri itu keluar mengikuti Dajjal sebagai pimpinan lebah yang diikuti oleh anak buahnya. Kemudian Dajjal memanggil seorang pemuda, lalu dipenggalnya dengan pedang sehingga seluruh tubuh pemuda itu terbelah menjadi dua. Dan belahannya terlempar sejauh lemparan anak panah. Setelah itu tubuh tersebut dipanggil kembali. Lalu tubuh itu hidup lagi dan datang dengan wajah yang berseri-seri dan tertawa. Panggil seorang budak, belah dua, lepak sebelah sana, lepak sebelah sana sebelah sini sebelah. Panggil balik, mai, cantum balik, subhanallah, muka berseri-seri. Kah, dia gelak. Itu dia itu ketawa. Dia boleh balik gelak, tuan-tuan, subhanallah. Waktu tu, tuan-tuan, akan jadi dua kelompok manusia. Yang pertama, orang yang kurang imannya kepada Allah dan kurangnya ilmu pengetahuannya tentang Dajjal, dia akan terpengaruh dengan sihir yang dibuat oleh Dajjal. Faham? Orang yang pertama, orang yang tidak ada iman dia, orang yang tidak mengaji tentang Dajjal dan tidak ada pengetahuan tentang Dajjal, bila bercantum balik, dia akan terkagum dan dia akan terpengaruh dengan Dajjal. Tetapi orang yang beriman dan orang yang pernah belajar tentang Dajjal, tidaklah dia terpengaruh dengan Dajjal, bahkan akan menambahkan keimanannya bahawa inilah Dajjal sebenar-benarnya yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW dulu dan aku menyaksikan sendiri dengan mata kepalaku. Faham tak ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, ketika itulah tuan-tuan Dajjal sedang membuat kerosakan, itulah Allah SWT memutuskan Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa pun turun dekat dengan menara putih di sebelah timur Damaskus dengan mengenakan pakaian dua warna sambil meletakkan dua tapak tangannya di atas sayap dua malaikat. Apabila dia tundukkan kepalanya, hujan pun turun. Apabila dia angkat kepalanya, maka butir-butir mutiara berjatuhan daripada kepalanya. Orang kafir tidaklah mencium bau nafasnya, melainkan mati, dan bau nafasnya sudah tercium sejauh mata memandang. Lalu mencari Dajjal sehingga ditemukan di pintu gerbang Lut.
lalu Dajjal dibunuhnya. Itu kisah dia tuan sekalian, Wasalli ala Sayyidina Muhammad, tentang Dajjal. Dan bagaimanakah cara untuk kita mengelak daripada fitnahnya Dajjal. Habis ni. Alah ni. Nak bagi amalan macam mana cara untuk kita mengelak daripada fitnahnya Dajjal. Baik, Wasalli ala Sayyidina Muhammad, tuan. Yang pertama, apakah cara untuk kita mengelak daripada fitnah Dajjal? Yang pertama, Wasalli ala Sayyidina Muhammad, tuan sekalian, jauhilah daripada tempat munculnya Dajjal tu. Kalau Dajjal tu main, nanti tuan-tuan usahalah untuk pergi jauhkan diri daripada Dajjal. Macam mana keadaan? Wallahu a'lam. Kita sendiri pun tak tahu macam mana keadaan itu. Kenderaan confirm tak boleh pakai. Kereta ada saja, minyak dah tutup berapa lama dah tak ada. Faham tak sekalian? Motor ada saja, basikal ada saja. Sebab tu dalam riwayat sebut, akhir zaman orang akan kembali menggunakan kuda-kuda, menggunakan unta-unta, menggunakan pedang-pedang. Sebab yang lain semua tidak berguna lagi. Faham? Lari daripada Dajjal. Dengar Dajjal sampai Putrajaya, tuan-tuan lari lah, pergi ke mana pun tak pergi. Tak tahulah. Ada pandai sendiri dah betul. Faham tak? Yang lain pun tak ada lah. Yang apa yang pergi boleh pergi sampai Ipoh apa nama dia? RL. Ha? Tapi laju ETS. Itu pun tak pakai dah dulu. Faham tak? Yang kedua, tuan-tuan, duduklah di kota Makkah dan kota Madinah. Ini jauh lah. Nak pergi macam mana tuan-tuan, kita nak lari dekat-dekat pun tak mampu waktu tu. Cuma takdir Allah, mana kita tahu doa pada Allah. Mungkin waktu tu Allah takdir kita pergi Mekah, Singapura, umrah sebagainya. Tiba-tiba Dajjal sampai, dan kita waktu tu kita berada di Mekah, tidak ada Madinah. Dan Dajjal tak akan boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Faham? Yang ketiga tuan-tuan, Wasalli ala Sayyidina Muhammad, macam mana cara dia untuk mengelak pada fitnah Dajjal? Hafaz surah 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. Dan beramal dengan 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Yang keempat, macam mana nak elak daripada fitnah Dajjal? Wasalli ala Sayyidina Muhammad, Nabi ajar kepada kita doa untuk mengelak daripada fitnahnya Dajjal. Apa dia tuan-tuan? Allahumma inni na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ada beberapa riwayat yang berbeza matanya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nabi suruh baca pada setiap kali selepas daripada sembahyang. Waktu mana? Selepas bacaan tasyahud, sebelum memberi salam. Innaka Hamidul Majid. Allahumma inna a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faham tak? Itu tuan-tuan, beberapa daripada amalan untuk kita mohon supaya kita jauh daripada fitnahnya Dajjal. Jadi tuan-tuan sekalian, Wasalli ala Sayyidina Muhammad. Keadaan dunia sebelum munculnya Dajjal. Abu Umamah melaporkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Dajjal. Baginda berkata, sebelum munculnya Dajjal akan terjadi 3 tahun yang susah. Pada masa itu manusia akan ditimpa kelaparan yang teramat teruk. Pada tahun pertama Allah memerintahkan langit supaya menahan sepertiga hujan daripada biasa dan menyuruh bumi menahan sepertiga daripada taman-tanamannya. Pada tahun kedua Allah memerintahkan langit supaya menahan 2/3 hujan daripada biasa dan memerintahkan bumi supaya menahan 2/3 daripada tanaman-tanamannya. Dan pada tahun ketiga Allah memerintahkan langit supaya tidak menurunkan hujan setitis pun dan menyuruh bumi supaya tidak menumbuhkan tanaman-tanaman sepohon pun, semua binatang mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Umamah bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah manusia boleh hidup dalam keadaan begitu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tasbih dan takbir kedua-duanya akan berfungsi sebagai makanan bagi mereka." Tak ada apa dah nak makan waktu itu. Mulut bila lapar, bila susah sebut apa? Allah, Allah. Tu je makanan kita waktu itu. Takbir, tahmid. Takbir, tasbih, takbir. Subhanallah, subhanallah, tasbih.
Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu je makanan kita pada waktu itu sebab susahnya hidup pada ketika tersebut. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ini perkongsian kita mengenai akhir zaman dan Dajjal. Mudah-mudahan kita minta sungguh-sungguh kepada Allah agar Allah jauhkan kita daripada fitnah akhir zaman yang tak mampu untuk kita tanggung. Mau tak mau memang kita duduk pada zaman fitnah akhir zaman. Cumanya kita minta Allah lindungi kita dan keluarga kita daripada fitnah yang tak mampu untuk kita tanggung. Dan kita minta pada Allah agar Allah jauhkan kita daripada fitnahnya Dajjal, daripada kita dan keluarga kita mudah-mudahan. Cukup sekali itu untuk pada hari ini tuan-tuan sekalian. Saya minta ampun, minta maaf jika ada sebarang terkasar bahasa silap bicara. Saya minta ampun, minta maaf andai penyampaian saya ini tidak memenuhi kepada hajat pihak penganjur pada hari ini. Mudah-mudahan dia menjadi manfaat untuk diri saya, manfaat untuk kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi atas kesudian memberikan ceramah kepada warga ini. Diminta Ustaz agar terus kekal di atas pentas untuk sesi soal jawab dan penyampaian bermata sebentar ini. Kita amat bertuah kerana dapat mendengar ceramah